لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Ustaz, hari ini kita masuk bab 91. Ustaz, berapa jarak antara orang yang solat dengan sutrahnya? Betul. Ya, baik Ustaz. Muka surat, yang ada buku muka surat 548. Ustaz, boleh Ustaz silakan. Sekejap kan? Okey Ustaz. Oh, tapi ada lagi hadis yang bab 90 yang itu kita habiskan. Ada sikit lagi. Ya Ustaz yang Ustaz bagi tu apa tu? Yang pasal sutra yang haram melintas apa semua tu kan. Tu nak sambung nak sambung sikit ikut. Kita sambung sikit lah. Okey Ustaz. Hadis 494 kita tak baca lagi. 494 kan? Ya. Okay. Saya cari hadis sekejap Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa ala. Kita terus dalam yang ada buku muka surat 542. Alamat dia dah. 542 hadis 494 kan? Okey, dah besar . Okey, hadisnya riwayat daripada guru Bukhari Ishaq. Dan Ishaq itu yakni Ibn Mansur. Ishaq bin Mansur. Hadis ini bersumberkan sahabat Nabi Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita daripada Ibn Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal Eid. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk salat raya, amara bil harbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar dibawakan tombak. Fatud'u baina yadayhi fayusalli ilaiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tombak itu di hadapan baginda dan baginda salat dalam keadaan bersutrahkan ataupun menghadap tombak tersebut. Wan nasu wara'ahu, sedangkan sahabat-sahabat yang lain ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaf'alu dzalika fi safar, dan biasa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tombak di hadapan baginda ketika dalam safar, salat musafir. Famin sama, dia panggil dia ada dia macam ni. Ibu-ibu kalau buku tu kita noktah dulu, lepas wara'ahu tu noktah dulu. Oh, dia memang ada koma dekat buku kan? Ya, ada koma. Wa kana yaf'alu dzalika fi safar, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat demikian dalam safar. Famisamma ittakhadhahal umara, itulah sebabnya pemimpin-pemimpin kemudian berbuat demikian sebagai mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, baik. Jadi ibu yang dirahmati Allah, artinya Nabi ini buat demikian dalam dua keadaan. Dan perlu kita fahami dahulu sebelum itu perkataan kana disebut sebanyak dua kali. Satu kana iza kharaja yaumal id dan satu lagi wa kana yaf'alu dzalika fi safar. Kana ni artinya satu benda yang dilazimi oleh Nabi SAW. Kalau Nabi nak pergi keluar solat raya je, biasalah Nabi akan minta dibawakan tombak, lalu tombak itu dipacakkan di hadapan Nabi. Ia dijadikan sebagai sutrah. Baik. Ini kerana Nabi SAW, Nabi kita ni, beliau salat di musalla. Musalla ni artinya kawasan tanah lapang, bukannya masjid. Jadi dia ada kawasan dia dan saya lupa dah mana kawasan dia di Madinah tu. Tapi rasanya biasanya mutawif sebut kot di mana musalla Nabi SAW. Jadi oleh kerana Nabi ni solat di kawasan yang terbuka, tidak ada sutrah, maka Nabi pun pacak tombak untuk dijadikan sebagai sutrah. Dan oleh kerana apabila musafir pun Nabi SAW solat di tempat yang terbuka di atas padang pasir, bukannya di masjid, maka Nabi pun akan meletakkan tombak sebagai sutrah baginda. Justru pemimpin-pemimpin yang datang terkemudian pun berbuat demikian, beralaskankan sunnatun Nabi SAW. Yang penting letak sutrah. Pada zaman dulu, tombak yang paling sesuai kerana ia memanjang dan ia sesuai diletakkan di padang pasir. Ya. Kalau kita di Masjid Nasurau ni, ibu-ibu sekalian, apa yang boleh dijadikan sutrah kita? Kita dah bincang sebelum ni kan? Tapi boleh tak kita senaraikan apa benda di masjid yang boleh dijadikan sutrah kita? Okey, contohnya apa dia? Itu sejadah yang paling senang, Ustaz. Sejadah yang paling senang lah kan? Dia punya hujung sejadah tu. Dia sebahagian ulama' dia tak terima sejadah. Tapi saya kira sejadah boleh diterima insya-Allah. Dan itu payah kita nak setengah orang tu dia beli ada satu benda tu, sutrah. Ada alat dia tu. Ada ke di sini kalau kita Google ni? Sutrah. Ni. Sutrah salat. Shopee ada pun kat Shopee. Okey, nampak gambar dia biasa adalah tu di beberapa tempat orang letak sutrah begini tapi ia sulit. Lagipun takkanlah masjid nak sedia untuk semua orang sutrah kan. Okey, jadi dan takkanlah kita nak pergi ke masjid surau nak bawa sutrah. Tak pasal kita nak bawa benda berat-berat. Tapi ceritanya ada orang yang sediakan benda ni dan benda ni bagi saya membantulah insya-Allah. Okey, baik. Lagi apa lagi yang boleh dijadikan sutrah? Kalau kami letak handbag lah, Ustaz. Handbag ya, handbag. Tapi pastikan tak ada barang berharga lah. Bahaya. Handbag, lagi kerusi kan? Tambah-tambah ada orang beli kerusi duduk kat bawah tu kan untuk orang yang dah berusia sakit pinggang, menyandang masa dengan kuliah. Itu bagus. Okay, kerusi pun jadi sutrah. Ataupun lagi, sutrah yang paling berkesan, yang paling baik, sutrah apa? Muhammad Kak Syida belum bagi jawapan? Tu yang dia orang macam ikat sabat rida tu boleh letak juga. Okey, boleh juga. Kita kata kain lah Boleh. Rahal pun okey. Dinding. Ibu Zaitun. Dinding. Tak dengar ibu? Kita tak terfikir Ustaz. Dinding. Tapi sutrah yang paling relevan di masjid apa dia? Orang yang duduk kat masjid. Orang duduk kat depan. Tak relevan sangat lah. Tapi boleh lah. Orang kat depan pun boleh jadi sutrah. Tiang masjid. Tiang dan dinding lah. Tiang dan dinding ialah sutrah yang paling terbaik lah kita katakan. Itu antara senarai lah yang boleh kita letak 7 senarai sutrah yang boleh kita gunakan ya. Okey. Sekejap. Okey, Kak Syida. Ya Ustaz.
Okey, tak apa. Saya saja nak Kak Syida menyahut supaya muncul balik kat sini. Sebab Kak Syida, Kak Liza je nampak muka. Bila Kak Liza seorang je rasa lain pula. Okey, orang tu macam mana? Orang tu contohnya lepas kita solat maghrib lah contohnya. Kita nak cepat. Kita zikir sekejap, kita tak lama lah dengan imam sebab kita nak ke tempat lain. Kita pun bangun solat ba'diyah. Jadi boleh kita solat tu menghadap orang yang sedang berzikir. Jadikan ia sebagai sutrah. Okey. Dan boleh juga kalau orang tidur, tapi sebaik-baiknya orang tidur tu bukan orang sembarangan lah. Contohnya kita bawa anak ataupun cucu yang kecil, lepas solat tu dia mengantuk, dia tidur, jadi kita bersutrahkan dia pun boleh juga. Okey. Tapi jangan bersutrahkan orang yang sedang membaca Al-Quran contohnya. Itu tak cantik lah. Okey, baik. Seterusnya, ulama juga bincang sebenarnya solat raya ni elok di tempat yang terbuka ke ataupun elok di masjid. Di sinilah dia timbul perbahasan ulama. Mana lebih sesuai? Sebahagian ulama, rasanya termasuk Dr. Uzaimi ikutnya, bersetuju bahawasanya elok solat raya ni di tempat yang terbuka. Samalah dengan solat istisqa ataupun solat gerhana kerana ia solat syiar. Semua solat ni syiar, tapi dia ada, kalau solat sunat lah yang syiar ni ialah solat istisqa yang kita menunjukkan ke apa tanda kita solat itu bukan solat yang disembunyikan, dia solat yang ditunjuk-tunjukkan. Okey, baik. Jadi eloknya solat raya ni di tempat yang terbuka supaya menunjukkan syiar dan kehebatan umat Islam itu sendiri yang menyambut raya itu dengan penuh kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, ini satu pandangan. Pandangan kedua, kalau saya lihat dalam mazhab Syafi'i pun, ulama-ulama dulu lagi bincang, mereka lebih cenderung menyatakan solat yang terbaik ialah di masjid. Okey. Dan mereka mentakwilkan kenapa Nabi SAW ni solat di musalla ataupun tanah lapang, antaranya ialah kerana masjid Nabi masa tu dia tak besar lagi. Dia masih kecil, tak mampu nak memuatkan orang yang ramai. Sedangkan bila raya ni mungkin orang jauh pun datang. Bukan orang kawasan masjid Nabi je. Sama ni orang salat di tempat masing-masing lah. Ada kampung Bani Salimah, salat di masjid Bani Salimah yang dipimpin oleh Muaz bin Jabal kot. Ada orang salat di kampung masing-masing. Tapi bila raya ni, orang yang jauh pun datang nak salat raya dengan Nabi SAW. Dan bukan sahaja orang jauh, bahkan wanita-wanita, hatta wanita dalam haid pun disunatkan datang untuk takbir raya kan. Anak-anak pun kita bawa semuanya untuk solat raya. Jadi kalau buat di Masjid Nabi tu dia agak sempit masa tu, maka mereka pun buat di tanah lapang secara terbuka. Dan kerikut ulasan-ulasan ulama yang menyokong masjid ni, sebenarnya kita tengok di mana dia yang paling mudah, di masjid ke di tanah lapang. Maka pada zaman Nabi SAW, solat dalam keadaan ramai demikian, yang mudahnya tanah lapang kerana orang terlalu ramai. Tapi pada zaman sekarang, manakah tempat yang paling baik untuk menghimpunkan orang dalam jumlah yang begitu ramai? Jawapannya ialah masjid. Jadi kalau kita buat di tanah lapang pun, kita akan satu persediaan sebelum tu kena buat. Pastilah berbisalah persediaan sebelum. Nak kena letak tikar ke, nak kena letak kapet ke di tanah lapang tu. Ataupun masing-masing buat sejadah. Kemudiannya dia akan menimbulkan kesesakan lalu lintas pada zaman sekarang ni. Jadi rela pula kena kerah untuk bertugas pada hari tersebut. Kemudian dia akan timbul pula isu panasnya, isu hujan, tapi itu bukan isu yang besar lah. Kemudiannya lagi, kita nak kena adjust pembesar suara, orang dengar tak dengar di belakang. Dia jadi banyak, renyah sangat. Dia akan melibatkan kos yang tinggi. Maka sebagian ulama kata, menurut mereka lebih baik solat di masjid. Maka dalam bab ini kita berlapan dada. Siapa yang setuju untuk solat terbuka, bagi saya dia ada kelebihan dia. Siapa yang solat di masjid, saya nampak ia tidak menimbulkan banyak kesulitan. Saya secara peribadi sokong di masjid, tapi ada elok juga kalau beberapa tempat tu buat solat secara terbuka agar menjadi syiar pada agama dan dakwah kepada non-Muslim. Melihat kehebatan dan keagungan umat Islam itu sendiri kan. Ya wallahualam. Jadi sebab itu kita kena faham bahawasanya ibadah ni dia ada dua jenis. Satu ibadah kena tunjuk. Satu ibadah kita tak boleh tunjuk.
Kebanyakan ibadah tak boleh tunjuk. Tapi beberapa ibadah kita kena tunjuk. Contohnya ibadah yang syiar tadilah, solat gerhana matahari. Kita tak boleh kata gimana tadi kita pergi masjid solat gerhana matahari, tapi kita tak cerita pada orang. Tak boleh lah. Kita boleh cerita pada orang. Dari mana? Dari masjid. Buat apa? Solat gerhana matahari tadi. Oh, saya tak dapat makluman. Jadi benda tu kena cerita. Sama jugalah dengan orang yang nak pergi haji kan. Dia kena cerita supaya orang doakan dia, orang timbul semangat untuk turut pergi insya-Allah ya. Sama jugalah dengan solat yang apa-apa ibadah lain yang bersifat syiar. Puasa Ramadan tak ada konsep riak. Puasa kali ni diam, tak nak cerita pada orang. Mana boleh? Puasa Ramadan tu benda wajib. Benda yang kalau kita cerita pada orang pun tak ada orang riak pun. Solat tarawih, ia satu benda yang tak perlu riak pun. Contohnya kita tulis status di Facebook kita, alhamdulillah hari ini dapat solat tarawih di Masjid Jalan Duta. Sedap bacaan imam. Contohnya, tak, itu bukan riak pun. Ada tiba kalau ada orang komen riak, solat tarawih pun cerita. Lah, semua orang solat tarawih. Pemalas dia yang tak nak solat tarawih. Ataupun orang sakit, ataupun orang terlalu sibuk, cerita lain-lain. Tapi kalau orang sihat yang tak pergi solat tarawih itu malas je. Jadi benda tu benda yang terlalu tak ada apa-apalah. Benda yang boleh diceritakan. Bahkan ada benda yang digalakkan untuk kita bercerita. Kalau umrah tu dia tak boleh berlebih-lebihan lah. Ya. Sekadar cerita saya akan berangkat ke tanah haram untuk menunaikan umrah. Mohon doa sahabat-sahabat. Okey lah tu. Lagipun penting juga orang tahu kita berada di mana. Berlaku sesuatu nanti orang cek di Facebook kita. Ni ada ni di Facebook dia 2 minggu lepas dia kata pergi ke Mekah. Tapi tiba-tiba hilang ke mana ni. Rupanya lepas pergi Mekah pergi pula melancong tempat lain. Tapi dia terlupa nak beritahu. Jadi okey tapi jangan berlebih-lebihan. Sama juga haji pun. Okey tapi jangan berlebih-lebihan. Semua benda nak cerita. Jadi daripada menimbulkan semangat, ia menimbulkan perasaan meluap kadang-kadang. Jadi kita kena kontrol benda tu. Baik. Seterusnya ibu-ibu yang saya kasihi. Hadis ke depan lagi. Sekejap. Nanti jemput datang je pesan buku. InsyaAllah. Kasih dah. Nanti jemput datang pesan buku tempat kita berjumpa kawan-kawan . InsyaAllah. Saya dan Ustaz Zahruddin ada satu buku baru. Message Deep dalam Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. So kita memang tak buka sembarang jualan di internet sekarang ni. Sebab kita tunggu pesan buku je. So bolehlah kita jumpa di pesan buku siapa yang nak Message Deep dalam Al-Kahfi. Baik, tak boleh nak buka ni macam mana ni? Okey, boleh dah. Hadis riwayat Abul Walid daripada siapa tu sahabat Nabi? Siapa nampak? Siapa sahabat Nabi yang riwayat hadis ni? Aun bin Abi Juhaifah. Okey, Kak Liza kata Aun bin Abi Juhaifah. Aku mendengar ayahku, dia kata yang ayah dia yang dengar daripada Nabi. Nama apa? Juhaifah tu lah Ustaz. Jadi sahabat Nabi namanya? Sahabat Nabi nama dia Aun. Sahabat Nabi namanya Aun, okey. Dan dia dengar daripada ayah dia yang dengar daripada Nabi. Okey, ada jawapan lain? Ayah dia yang sahabat Nabi. Ayah dia lah sahabat Nabi tu, dia dengar daripada ayah dia. Kak Liza dah cantik dah ulasan tapi Kak Liza sebut Aun juga. Okey, so siapa sahabat Nabi? Baca dekat sini. Abu Juhaifah, Abi Juhaifah. Dan nama bapa dia tu Juhaifah tu lah Ustaz kan? Betul? Nama bapa dia tu Abu Juhaifah bukan Juhaifah. Oh, ingatku Abi tu bapa, bukanlah. Abi tu Aun bin Abi Juhaifah, Aun bin ayah Juhaifah. Maknanya Aun tu ada abang namanya Juhaifah. Oh, macam tu. Jadi nama bapa dia apa? Nama bapa dia tak tahulah Abu Juhaifah ni nama apa. Tu yang Tapi gelaran lah dia macam gelaran. Abu Hurairah kan?
Oh, ni gelaran untuk Bapa Aun tu lah. Jadi nama sahabat Nabi, gelaran sahabat Nabi itu Abu Juhaifah, tapi kita tak tahu nama kan. Nama. Okay, terima kasih Bonda Azhar dapat jawapan tadi. Okay, ini mungkin betul ke ini Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ni sahibun Nabi, nama beliau ialah Wahab. Ada yang kata namanya Wahab bin Abdullah. Ada kata namanya Wahab bin Al-Khair. Tapi dia ni termasuk Sigharus Sahabah. Sigharus Sahabah ni maknanya sahabat yang masa Nabi hidup tu dia junior lagi lah. Sikit lagi. Okey, baik. Jadi Aun bin Abi Juhaifah. Anaknya Juhaifah. Aun tu siapa anak dia juga? Kak Lina. Kak Lina pun dah terkeliru dah. Dia ada anak ramai lah tu. Antaranya ialah apa nama? Aun dan Juhaifah. Cuba kita tengok ada tak dia sebut nama anak-anak dia tu. Kila wa waladuhu tengok tu, dan anak dia Aun bin Abi Juhaifah. Cuma kenapa beliau digelar Abu Juhaifah? Kadang-kadang sebab memang dia ada anak nama Juhaifah. Tapi boleh jadi juga bukan anak dia nama Juhaifah, cuma beliau digelar Abu Juhaifah. Tapi logiknya anak dia lah nama Juhaifah. Allahuakbar. Okey. Kenapa tak sebut Abu Aun? Okey, macam ni lah Kak Lina. Umar bin Al-Khattab kan ada ramai anak. Ada nama Abdullah, ada nama Asim, macam-macam. Tapi yang dikenali sebagai Ibn Umar hanyalah Abdullah bin Umar. Orang lain tak dikenali sebagai Ibn Umar. Begitu juga dengan sahabat Nabi. Contohnya apa nama sahabat Nabi yang abu-abu ni? Nabi Muhammad lah sendiri, Abul Qasim. Tapi Nabi bukan ada anak nama Qasim je. Nabi ada anak nama Ibrahim, nama Abdullah. Tapi Nabi dikenali sebagai Abul Qasim kerana ia melihat kepada anak yang pertama. Betul Bunda Azhar sebut dah. Melihat kepada anak yang pertama. Jadi biasanya orang Arab ni letak anak pertama yang lelaki. Tapi boleh jadi juga, boleh kita letak juga anak yang pertama tanpa mengira lelaki ataupun perempuan. Okay. Ada juga style tu anak perempuan tu dia tak nisbahkan pada anak perempuan. Tapi bila anak ketiga dia lelaki, dia nisbahkan pada anak lelaki tu, ketiga tu. Okey, baik. Jadi kalau Kak Lina, ummu apa? Ummu kepada anak yang pertama lah. Dia jangan ambil anak yang paling disayangi. Nanti timbul krisis. Kalau anak pertama tu tak timbul krisis lah. Sebab anak pertama lah kan. Ya, selesai lah cerita. Okey, baik. Jadi ceritanya ialah kata Ummu Akmal, Masya Allah. Okey, sekali lagi saya nak tanya ibu sekalian. Apa nama sahabat Nabi? Dengan sebutan yang betul. Abi Juhaifah. Okey. Abi ke Abu Ustaz nak sebut dalam ni tu dia Abi. Okey, Kak Liza berjaya cam apa maksud saya? Abu Juhaifah. Abu Juhaifah. Habis tu kenapa baca Abi? Abi tu sebab ia kait dengan bahasa tu, an. An daripada je dia jadi baca Abi. Kalau contohnya Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Tapi dia Abu Hurairah. Kalau baca bin pun sama. Abdullah, huruf jar. Abdullah bin Abi Bakar. Huruf jar ke Ustaz? Huruf jar. Dia bukan huruf jar juga. Oh. Sebab huruf jar tu pun betul. Tapi dalam kes ini kalau bin je dia baca Abi, tak baca Abu. Ahmad Muhammad bin Abi Bakar. Orang tak baca Muhammad bin Abu Bakar. Ibn Abi Juhaifah ni nama panggilan kepada Aun ke? Yang ni saya tak pasti, Ustazah. Ibn Abi Juhaifah tu ada tak dia merujuk kepada Aun? Memang betul lah Aun tu memang anak kepada Abu Juhaifah. Macam saya sebut tadi kan, Umar tu dah ada ramai anak. Tapi seorang je yang dikenali sebagai Ibn Umar. Orang anak-anak lain tak dikenali sebagai Ibn Umar. Walaupun mereka pun Ibn Umar, anak Umar. Tapi seorang je dikenali sebagai Ibn Umar. So Aun ni saya tak pasti adakah beliau dikenali sebagai Ibn Abi Juhaifah ataupun hanya dikenali sebagai Aun. Okay, kena tengok gitu jugalah gelaran-gelaran dia tu. Contohnya saya lah, contoh saya. Saya ni anak kedua daripada 8 orang adik-beradik. Saya yang dipanggil Ngah, anak tengah. Padahal anak ketiga pun anak tengah, anak keempat pun anak tengah.
Tapi orang Melayu dia memang letak anak kedua tu yang ngahnya gelaran. Padahal kalau ikut nak tengah betul-betul, anak kalau 8 orang, anak ke-4 atau anak ke-5 lah yang tengah. Tapi dia jadi lekatnya gelarannya begitu. Sama juga dengan Ibn tu, Ibn Umar. Kerana beliau lah anak Umar yang paling popular, maka beliau pun dikenali sebagai Ibn Umar. Okay, wallahu a'lam. Saya tak kod ada perbahasan itu saya tak tahu. Okay, tinggalkan dulu. Saya mendengar bapa saya Nabi SAW salla bihim. Okay, dia bermula di mana hadis tu? Sini Anna Nabiyya tu. Anna Nabiyya SAW salla bihim bil batha. Saya dengar ayah saya cerita bahawasanya Nabi SAW memimpin salat di satu tempat namanya Batha. Batha tu di Mekah kan? Maksudnya Batha tu di Mekah. Satu tempat di luar kota Mekah. Wa baina yadayhi anazatun. Depan Nabi SAW tu adanya anazah. Anazah tu tombak lah tapi dia tombak kecil. Okay, macam harbah tu tombak besar, ni tombak kecil. Nabi solat apa? Az-zuhra raka'ataini wal asra raka'ataini. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat kerana itu musafir. Tamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himar. Depan daripada tombak tu, orang perempuan duduk lalu lalang, himar pun duduk lalu lalang depan Nabi tu. Tak ada masalah. Yang penting, lalu tu di hadapan tombak. Itu cerita dia ya. Dan lalu tu kerana tujuan lah. Saja-saja lalu tu tak cantik. Tapi ada tujuan. Dan solat itu pun di tempat yang terbuka. Okey, jadi di sini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW letak sutrah di hadapan. Okey, satu persoalan. Sama-sama musim haji ni orang nak pergi Mekah. Mina tu dia terletak di Mekah ke ataupun di luar Mekah? Dia sempadan Ustaz. Yang Jamrah Kubra tu sebahagian dekat Mina, sebahagian dekat Mekah. Mina tu sendiri? Mina tu tanah haram. Mina tu Mekah lah. Sempadan. Sebab dia kalau cakap Sempadan tak jelas. Mekah ke bukan Mekah? Tu Kak Lina Mekah cakap lah, dia Ustaz. tanah haram. Masih Mekah Rasanya kot. masih Makkah Ustaz. Tapi Mekah. dia tanah halal. Memang Okey. lagi- Sorry. Bukan soal Mekah tak Mekah. Mina tu tanah haram ke bukan tanah haram? Bukan tanah haram. Bukan tanah haram. Yang bukan tanah haram tu Arafah je. Betul Ustaz. Kod okey. silap. Arafah. Tanah halal tu Sebab kita Arafah je. Sebab kita bermalam di Arafah tu satu rukun haji. Tapi dia bukan tanah haram. Mina dia tanah halal, dia bukan tanah haram. Itu pendapat yang kuat lah. Jadi dia sebenarnya timbul kekeliruan kalangan ulama. Mina ni dia masuk tanah haram ke ataupun luar tanah haram. Jadi ibadah haji ni dia ibadah yang unik kerana dia sama juga ibadah umrah. Dia menghimpunkan ibadah dalam tanah haram dan luar tanah haram kan. Okay, jadi Mina tu mengikut pendapat yang kuat lah. Ia bukan tanah haram. Baik. Jadi Batha ni dia berada di luar Mekah. Kasih Kak Nina atas maklumat tadi. Jadi solat tu bila kita dah letak sutrah di hadapan, kalau ada orang lalu lalang di depan tu tak apa dah lah, tak ada masalah. Contohnya kalau Bonda Azhar solat di rumah, solat zuhur di rumah dan solat tu di ruang tamu. Okay, ini contohlah soal di mana Bonda solat tu, itu cerita lain lah kan, contoh. Dan Bonda pun letak kita kata apa, kerusi di hadapan. So kalau depan tu suami lalu, anak lalu, cucu lalu, tak ada masalah. Ia tidak dipanggil sebagai orang yang mengganggu solat. Cuma tak cantik kalau tiba-tiba saja lalu tu tak cantik lah. Selagi mana ada laluan belakang, lalu belakang. Ataupun saja main depan orang solat, itu tak cantik. Cuma ceritanya apa hukum lalu di hadapan orang yang solat itu tidak ada masalah. Kerana dia ada sutrah dia. Yang penting kita jangan masuk dalam laluan sutrah tu. Itu dia panggil laluan haram dia tu. Yang tak boleh kita nak tembus. Kecuali ada sebab yang terpaksa seperti masuk dalam saf dan keluar daripada saf. Kalau tak boleh. Okey. Macam mana kalau kita pergi masjid, contohnya berlaku banyak kali dalam salat Jumaat,
Kita nak masuk melalui pintu tu, tiba-tiba ada orang solat tepi pintu tu. Sampai kita tak boleh nak lintas. Itulah perangai sebagai orang yang ibu sekalian, tak boleh kata apa dah. Tak apalah, itu cerita lain. Jadi boleh tak kita nak lalu juga, masa tu dia sedang solat sunat, kita nak masuk ke dalam masjid, masa tu orang belum azan Jumaat lagi, ataupun tengah orang azan Jumaat, orang dah dengar khutbah. Jadi jawapan dia, walaupun orang yang solat tepi pintu tu dianggap melakukan kesalahan kerana menyusahkan orang, solat di tempat orang lalu lalang ni dikira sebagai satu kesalahan, namun kita tetap tidak boleh melintasinya. Tak boleh lintas. Kecuali kita nak minta cek ke tepi sikit, itu boleh. Tapi kalau dia pun orang dah penuh di kanan dia, kita tak boleh nak suruh, tak boleh buat apa. Jadi sepatutnya kita kena pandailah ilmu bergerak. Kita geraklah sikit bagi orang lalu. Dan sepatutnya kita dari awal lagi tidak boleh solat di tepi pintu. Kena ada ruang untuk orang melintas. Ini yang penting ibu-ibu sekalian. Bila orang tak ada ilmu ni, tak akan mengganggu ramai orang. Tapi bukanlah kita nak suruh setiap orang tu ada ilmu yang banyak. Itu mustahil. Okey. Tetapi sekurang-kurangnya ilmu asas. Yang apalagi itu melibatkan kemanusiaan. Kita tahu orang nak melintas. Jadi kita kena ada ilmu kemanusiaan, ilmu agama itu sendiri secara asasnya. Baik, Wallahualam. Okey, ibu sekalian, boleh tak kalau seorang lelaki solat dalam keadaan, tengok baju saya, baju saya ni, baju Melayu, boleh tak saya solat dalam keadaan melipat dengan baju ataupun macam ni lah? Tak boleh kan Ustaz? Dia kena turunkan kan? Macam rambut lah kena lepaskan. Sebabnya? Sebab tak tahu. Tapi kalau kita kata tak boleh Kak Liza, macam mana pula dari awal lagi ada orang pakai baju dengan pendek? Apalagi ada jubah style dengan pendek, baju dengan pendek. Tak tahu Ustaz, dia duduk belajar dia cakap memang dengan pendek terus tak apa. Kalau kita saja lipat-lipat tu tak boleh. Okey, jelas. Terima kasih banyak Kak Liza. Kalau dengan pendek tu tak apalah. Memang dengan dia pendek dah. Bukan dengan baju. Ya Kak Syida? Cakap Ustaz. Sorry Kak Liza, tadi pun Syida putus-putus tadi. Dia kata Okey, boleh. Putus-putus Kak Syida. Putus Kak Syida. Suara Kak Syida putus. Tapi Kak Syida pun banyak kali puas tadi. Sangatlah. Putus Tak dengar. Dengar tak? Sekarang dah okey. Okey. Liza backup. Okey balik. Recording please. Tak apa Ustaz. Nanti kena type. Kak Syida type Okey, sekarang ni dia panggil kenapa kita kena lepaskan supaya lengan baju kita ni terkena tempat sujud. Sama rambut. Rambut ni kalau rambut lelaki panjang lah. Rambut panjang, maka lepaskan dengan ikat supaya dia terkena tempat sujud. Tapi persoalannya rambut panjang ni sunnah ke bukan sunnah? Rambut panjang, Nabi ada keadaan tertentu yang Nabi panjangkan rambut kan Ustaz? Bukan sentiasa Nabi rambut panjang. Okey. Artinya sebenarnya bukan isu rambut panjang atau rambut pendek, sunnah. Tapi memiliki rambut yang sesuai dengan masyarakat setempat, itulah sunnah. Okey. Zaman Nabi itu memang kalau kita pergi ke negara sejuk sebagai contoh, memang diorang nak simpan rambut panjang kerana sejuk. Kawan-kawan saya yang belajar di Mesir dulu pun, memang rambut panjang sebahagiannya. Ataupun zaman Nabi ni zaman perang. Bila zaman perang ni, kalau style rambut saya ni belum sikat tepi ni kira orang tak pandang lah sebagai panglima yang hebat kan. Jadi zaman Nabi tu dia kena sesuai dengan rambutnya macam mana, perwatakannya macam mana, sesuai dengan perang tu sendiri. Okey. Sekarang ni bab qadri kam yang bagi an yakuna bainal musalli wa sutrah. Walaupun kita kena ni jugalah. Ya betul kan ni. Kita kena baca juga hadis-hadis yang demikian ni ibu-ibu sekalian supaya kita dapat tahu ni hadis Nabi, ini hadis Nabi. Nanti kalau dengar orang sembang rasa macam pernah belajar lah hadis ni. Okey begitu. Fi bab qadar, dia berapa jarak antara kita dengan sutrah tu. Kita ada sebut sebelum ni, so kita tengok secara ringkas je.
Okay, sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qal kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari wa mamar bisyah. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dinding tu dia muat seekor kambing lalu. Maknanya itulah sutrahnya, paling kuranglah minimum. Seekor kambing lalu tu boleh lepas, itulah paling kurang ya. Jadi jangan kurang daripada itu. Itu dia punya sutrah dia. Maknanya kita katakan lebih kurang sejadah kita zaman sekarang lah. Cantik dah tu sejadah zaman sekarang. Ataupun samalah dengan kapet pada zaman sekarang. Betul lah tu. Dan pernah Nabi SAW solat dan macam kita sebut sebelum ni lebih kurang dalam 3 hasta. Saya dah sebut sebelum ni. Yang ada buku boleh lihat dalam muka surat 551 bawah sekali kata Ibn Salah lebih kurang dalam 3 hasta. Jadi Nabi SAW pernah solat dan ada kambing nak lalu, Nabi pun ke depan. Nabi ke depan supaya kambing itu tak lintas di hadapan Nabi dan supaya dia lalu di belakang Nabi SAW. Ya. Okey. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kalau lihat bab muka surat 553 itu cerita yang sama lagi, solat dengan menghadap ke arah tombak. Dan sama juga dengan hadis yang ke depan lagi, bab 93 pun solat menghadap ke arah An-Nazah, tombak yang kecil. Jadi saya kira saya tak nak bincang lah benda-benda yang demikian lagi. Sebab kita dah bincang lah. Okay, semakin cepat kita boleh habiskan buku ni, alhamdulillah. Kita bukan nak cepat habiskan buku, tapi kita tak nak membincangkan benda-benda yang berulang. Kerana ini memang style Bukhari dia punya style ya. Dia memang ulang beberapa hadis tu beberapa kali tapi dengan tujuan yang berbeza. Dengan bukan tujuan sama. Itu kalau kita belajar Bukhari lah. Dia ulang balik tapi dia nak ceritanya ada benda berbeza dia nak sampaikan melalui tajuk bab dia tu. Okay. Dan pengajian kita ni ibu-ibu sekalian, kita bukan belajar Bukhari dengan cara ahli hadis belajar. Kalau belajar cara ahli hadis belajar, rasanya dalam seminggu 2 minggu tak ada orang dah datang kelas ni. Kak Liza pun sebab terpaksa jadi moderator je. Maksud sebab cara ahli hadis belajar, dia kena belajar sanad, dia kena belajar ni. Yang penting Bukhari apa dia? Ni. Ini yang kena belajar. Babu sutra bi Makkah wa ghairiha ni. Yang kupasan yang penting. Kemudiannya dia kena bahas siapa Sulaiman bin Haraq. Kemudian dia ambil pada Syu'bah, siapa Syu'bah, daripada Hakam siapa, daripada Abu Jahaifah lagi. Siapa ni tokoh-tokoh ni. Kemudian kena belajar pula kenapa dia sebut hadatsana bukan sebut akhbarana. Dia kena bahas yang ni dulu. Kemudian dia kena bahas kenapa Imam Bukhari ni dia masukkan topik ni apa sebenarnya pandangan Imam Bukhari. Barulah dia bahas ke hadis pula. Kemudian cari pula hadis-hadis lain yang menyokong. Jadi benda tu benda yang renyah dan tak sesuai dengan kita. Kita belajar hadis ni untuk tahu apa sebenarnya Nabi pesan pada kita. Itu je. Itu yang penting pun. Benda yang paling penting dalam hadis ialah kita nak tahu apa yang Nabi nak kita buat. Yang lain-lain tu dia ilmu. Dan ilmu dan penuntut ilmu dalam bidang hadis penting belajar. Kita tak perlu belajar. Okay. Daripada Abu Jahaifah menceritakan kharaja Rasulullah SAW muka surat 558 ya. 558. Kharaja Rasulullah SAW bil hajirah fa shalla bil batha az-zuhra wal asra rak'atain. Nabi SAW pada satu hari keluar untuk salat salat zuhur dan juga asar 2 rakaat di satu tempat namanya Batha. Dan masa tu dia bil hajirah, tengah panas masa tu. Wa nasaba baina yadayhi anazatan, dan Nabi SAW letak dia punya depan baginda tu tombak kecil. Wa tawadda, Nabi berwuduk. Faja'ala an-nasu yatamassahuna bi wudu'ihi, dan sahabat-sahabat yang lain pun pakat-pakat ambil bekas lebihan air wuduk Nabi SAW. Okey. Ini sama dengan yang tadi, tapi dia punya ceritanya apa dia? Imam Bukhari dia nak bawa sembang benda lain sebenarnya. Tapi dia menggunakan hadis ini, iaitu di Mekah tu ada sutrah ataupun tak perlu ada sutrah. Yang ni pernah kita bincangkan dalam kelas yang lepas.
Di Mekah ada sutrah ataupun tidak. Yang lepas kita dah sebut, tapi kali ni saya nak bawa ibu-ibu sekalian, jom kita tengok perbahasan ulama. Okey. Perbahasan ulama supaya ibu-ibu nampak dan puas hati sikit. Sebelum ni saya sebut je kan. Hal yajuzu yamurru baina yaday al-musalli fi al-Makkah wal Madinah. Okay. Ni kita tengok juga Syekh Mufti Mekah kata apa dia, bekas Mufti Mekah. Ni beberapa ni lah, beberapa ulasan. Termasuklah bin Utsaimin, seorang ulama yang besar pun boleh kita tengok. Okay. Ataupun kita tengok satu lagi. Saya tak pasti ada ataupun tidak. Oh, tak ada. Okey, kita tengok Syekh bin Baz rahmatullahi alaih, bekas Mufti Mekah yang alim. Apa hukum melintasi orang yang sedang salat di Al-Haramil Makki wal Masjidin Nabawi? Okey, di tanah haram Mekah dan juga Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tu ada dalam buku ni. Kata bin Baz, fil haramil makkil ma'ruf 'inda ahli al-'ilmi annahu la haraja fihi. Kalau di tanah haram Mekah maka tak ada masalah. Di tanah haram Mekah maka tak ada masalah. Tapi kemudiannya wa annahu la yaqta'u as-salah ma dama fi dakhil masjid, salat tidak dikira batal sekiranya ada orang melintas ketika kita berada dalam masjid. Tapi kalau selain daripada masjid, ia boleh batal. Jadi dia jelaskan dalam masjid tak apa, di luar masjid tak boleh. Kenapa dalam masjid boleh? Amma dakhil al-masjid fa inna az-zahmah wal masyaqqah. Kerana dalam masjid tu dia sesak dan ada kesulitan. Nanti Kak Liza akan selalu dengar orang sebut zahmah. Zahmah tu maknanya sesak, sibuk. Ataupun orang ramai ni, zahmah. Zahmah tu sesak. Ni zahmah. Sesak, orang ramai sangat. Siap tulis lagi Kak Liza, itu perbendaharaan kata yang baru. Okey. Zahmah, sesak, orang ramai sangat. Itu kata bin Baz boleh. Dan bin Baz itu ulama Hambali. Dan kalau kita lihat dalam buku tu, muka surat 560, memang terang-terangan sebut ulama Hambali membenarkan orang melintas di hadapan orang yang salat di seluruh wilayah kota Mekah. Tapi bin Baz kata dalam masjid sahaja, luar masjid tak boleh. Habis tu kawasan luar tu dikira sebagai masjid atau tidak? Kawasan luar tu dikira masjid kan? Kalau seingat saya, kalau saya silap saya minta maaf. Kalau kawasan luar tu dianggap masjid juga, yang panggil apa? Kawasan luar tu panggil apa? Ibu? Dataran masjid tu ke? Dataran. Dataran tu dikira sebagai masjid. Tapi kalau Masjidin Nabi, ia tidak dikira sebagai masjid sallallahu alaihi wasallam. Bila dikira masjid, maka boleh kita salat tahiyatul masjid di dataran tu. Cuma dia masjid yang tidak berbumbung. Mungkin satu masa nanti semuanya berbumbung. Kita tak tahu kan. Baik. Kemudiannya dia sebut begini. Itu dia panggil panjang, dia sebut. Okay. Ini pandangan Syekh Munjid pula. Wasahih min aqwali ahli al-ilmi anna Makkah wa ghairuha sawa li'umumil adillah. Yang sahihnya menurut pandangan ahli ilmu ialah Mekah dan selain daripada Mekah sama je. Semuanya kita tidak boleh lintas. Wala yujad ma yakhruju Makkah min hadzal umum. Tak ada pun dalil menyatakan kalau membezakan antara Mekah dengan Mekah. Ini pandangan bin Utsaimin. Ini disebut oleh bin Utsaimin di sini. Syekh bin Utsaimin ni levelnya sama taraflah dengan Syekh bin Baz. Dia pun ceritalah tak boleh kita nak melintas di hadapan orang yang sedang solat panjang-panjang. Itu cerita tak boleh lah. Panjang pula ceritanya tu kan. Okey. Cuba kita lihat ada lagi tak ulasan ulama yang lain. Itu bin Utsaimin, Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Al-Mawsu'atul Fiqhiyah pun penting kerana ia menghimpunkan semua mazhab.
lalu di hadapan Masjidil Haram, orang yang sedang salat dalam Masjidil Haram. Okey. Apa pandangan Hanafiyah, ulama Hanafi? La yamna', tidak dihalang melintas di hadapan orang yang salat dalam Masjidil Haram. Itu Hanafi. Okey. Apa pula kata Maliki? In kana fil Masjidil Haram haramul murur in kana law mantuhah wa salla li sutrah. Kalau kita berada dalam Masjid Haram, kita tetap haram melintasi orang yang sedang salat sekiranya orang yang salat itu dia dia salat tu ada sutrahnya, lapang tempatnya. Tapi kalau sibuk zahmah, sutrah pun tidak ada, maka boleh. Maka boleh. Hanbali al-musallim bi makanin musyrifan la yuridul mar pun boleh. Okey, itu kita dah sebut. Kerana kata Imam Ahmad, li'anna Makkah laysat ka ghairiha, kerana Mekah ni dia tak sama dengan tempat lain, orang terlalu ramai. Ini zahmah ni. Wa yazdahimuna, orang bersesak-sesak. Maka kalau kita halang orang daripada melintas, ia akan menyulitkan keadaan orang. Maka di situ kita kena berlapang dada. Jadi mereka tak bawa mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i tu ada dalam buku kita tu kan. Mazhab Syafi'i ada, iaitu pada muka surat 559 bawah sekali itu, iaitu sama je Mekah dengan tempat lain, sama je. Tak boleh kita lintas di hadapan orang yang sedang salat. Okey. Tapi saya lebih suka dengan pendapat yang menyatakan dia melihat kepada keadaan. Asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh, tapi kalau keadaan tu zahmah, sibuk, maka ia dibolehkan. Wallahualam. Saya dah terbuang dah hadis dia. Okey. Kita terus ke depan lagi, ibu-ibu. Ada soalan dulu ke? Tapi kalau dekat Masjidil Haram memang macam tu lah Ustaz. Ingat dulu masa kat pergi umrah saja pun, tu bukan haji pun, bukan musim haji pun. Dia orang macam wanita Turki tu, dia pun main buat saf di depan saf kita, padahal dah sempit. Kira Kak Liza pernah solat, baru lepas sujud masuk langkai ni bang. Betul lah, dia memang ramai sangat. Masa bila dia orang datang duduk buat saf depan kita pun tak tahu. Kita tengah sujud. Dah gelap duduk dalam langkai ni. Betul-betul Kak. Tak boleh nak elakkan kat sana sebab crowded, sebab ramai sangat. Betul. Okay, sekarang ni kita cuba lihat kembali pada isu Mina tadi. Saya takut saya silap ya. Kita cuba lihat balik. Takut sebab saya dah lama baca, mungkin saya ada tersilap sikit. Mina, Arafah dan Muzdalifah ni termasuk tanah haram ke? Okey, ini fatwa daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Mina wa Muzdalifah minal haram wa Arafah minal hil. Okey, jadi kata beliau Mina dan Muzdalifah tu tanah haram. Arafah bukan tanah haram. Okey. Maknanya kalau ikut pandangan ni saya silap lah. Kemudiannya kalau kita lihat di sini, fal masafah min Muzdalifah kullah fi Makkah wa min Muzdalifah dakhil hududil haram. Betul lah. Saya silap. Mina dan Muzdalifah tu dia tanah haram. Tapi saya rasa memang ada lah perbahasan yang menyatakan Mina ni dia bukan tanah haram, tapi dia tanah halal. Wallahualam. Mungkin saya tersilap faham ataupun saya dah terlupa dengan perbahasan sebelum ini. Dan mungkin tepatnya ialah Mina itu memang tanah haram. Okey. Tapi rasa macam tak puas hati lah. Kalau dengar dekat kursus haji, macam ni lah dia cakap. Arafah memang tanah halal. Muzdalifah dengan Mina tanah haram. Yang tu je lah, tak ada perbahasan apa lah. Kalau belajar kursus haji, dia jelaskan satu-satu je sebab dia tak nak orang keliru apa ramai kan. Betul, kalau kursus haji kita tak boleh nak mengelirukan orang. Yalah, kalau kita belajar macam ni, baru kita boleh jelas. Ya. Betul Kak. Tapi saya pun ni baliklah, saya betulkan balik, saya tak tahu. Ingat saya sebelum ni katanya tanah halal. Okey. Saya nak tanya ibu sekalian, sebelum kita teruskan pengajian dalam bab solat menghadap tiang ni, dia cerita sama juga sebenarnya, bab menghadap tiang apa benda ni. Tapi dia ada sedikit kelainan lah. Okay. Apakah kelebihan kalau kita solat isyraq? Termasuk balai sikit.
Kak Syida jawab. Kak Syida selalu tunggu kan solat isyraq. Ustaz, Okey. kelebihan tu untuk orang lelaki ke untuk perempuan? Dengar tak? Dengar. Ikutlah Cik Syida syarahlah dulu macam mana. Apa yang kita belajar pada yang siri lepas, kelebihan tu hanya termasuk pada kaum muslimin. Okey. Tapi yang perempuan tu tiada apa-apa kelebihan, tetapi ulama berpendapat insyaAllah jika mudah-mudahan apa yang muslimat lakukan, apa yang muslimat istiqamahkan mendapat ganjaran seperti kaum muslimin lah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak jawab. Waalaikumsalam. Masya Allah, Puan Amira ada juga sini. Ya Allah itulah. Ya Allah Saya- rindunya kalau Ustaz. Masya Allah. Saya nampak tadi, saya rasa betul dah nama Puan Amira tadi. Silakan Puan. Allah salli ala Muhammad. Ustaz, apa yang saya tahu mengerjakan solat sunat isyraq ni pahala dia seumpama mengerjakan haji dan umrah. Betul ke Ustaz? Seumpama mengerjakan haji dan umrah Terima kasih Puan Tapi kan Amira. yang tu untuk yang duduk tunggu di masjid je kan Ustaz. Kalau itulah perbahasan tu lah. Betul ke Ustaz? Kalau wanita di rumah tu ceritanya. Kalau yang ni dia kata untuk lelaki yang dia tak berganjak daripada masjid tu. Kalau perempuan macam mana? Okey. Saya ada tu Kak Lina pun sebut pahala umrah kalau tak beranjak dari tempat salat subuh di mana berzikir. Dia sebenarnya yang saya nak sebutkan di sini ialah penting kita memahami hadis secara keseluruhan dan jangan pisah-pisahkan. Dan jangan ambil hadis sekerat je. Tapi kalau ada juga hadis yang boleh kita ambil sekerat. Tapi hadis yang boleh ambil sekerat ni dia memang sebab ni lah. Sebab dia boleh sekerat je. Okey, kita cuba tengok Fadilat salatul isyraq kan. Okey. Dia bahas adakah salat isyraq ni merupakan salatul duha. Okey, ini hadis dia. Saya nak ambil hadis dia sebenarnya. Okey, ada macam-macam tu persoalan tu. Kita nak settle lah sikit. Boleh Kak Syida, Kak Ariza, kita tinggal buku sekejap. Kita Boleh, pergi ke Ustaz. ni sekejap. Boleh Ustaz. Sebab ini menjadi amalan juga pada kaum muslimat lah kan. Betul. Dia sebenarnya ada satu perbahasan oleh seorang doktor. Bagi saya beliau menghimpunkan semua perbahasan tu. Saya dah baca macam-macam dah. Tapi yang doktor tu dia cerita semua. Okey, tapi tak apa. Kita nak tengok hadis tu. Macam mana? Mana hadis dia ni? Apa ni tengok yang ni? Sorry. Hadisnya riwayat apa ya? Sunan. Okey, boleh tengok sini. Tak boleh. Dia dalam kitab apa ni? Saya tak jumpa pula. Tapi inilah hadis dia. Man sallal ghada, siapa yang salat subuh berjemaah, thumma qa'ada zikrullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatan tammah. Dapat pahala tu secara sempurna. Baik. Jadi orang pun kata, saya pun ada baca satu buku pun sebut begitu. Saya baca dalam satu web pun begitu juga. Kelebihan salatul isyraq ialah dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Tapi kalau ibu-ibu tengok dalam hadis ni, betul ke Nabi kata demikian? Jawabnya tak betul ya, tak betul. Kerana kita telah mengambil hadis itu secara sekerat. Kita dah potong hadis tu, kita hanya ambil bahagian sini je. Tsumma shalla raka'atain. Salat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah sempurna, tapi kita tak ambil dari awal. Sedangkan Nabi sebut siapa yang solat subuh berjemaah. Pakej yang pertama, solat subuh secara berjemaah. Pakej yang kedua ialah dia kena duduk
berzikir kepada Allah. Okey, duduk berzikir. Itu package yang kedua. Dan duduk berzikir itu bagi melengkapkan package yang kedua tu sehinggalah terbitnya matahari. Dan terbit matahari itu kita fahami bukanlah terbit matahari itu hanya bermaksud syuruk. Syuruk tu baru lepas waktu habis subuh kan. Dia kena ke depan lagi. Kalau sekarang ni syuruk lebih kurang dalam pukul 7.1 minit lebih kurang. Dia kena pergi sampailah pukul 7.13 minit, 7 suku, sampai begitu. Barulah dia solat 2 rakaat, barulah dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Jadi bukan pahala solat isyraq sahaja. Ya. Bukan pahala solat isyraq sahaja, tapi pahala orang yang solat subuh berjemaah, kemudian zikrullah sampai terbit matahari, kemudiannya solat 2 rakaat minimum. Okey, nampak tak ibu-ibu sekalian? Jadi tak betul lah kalau kita kata kelebihan solat isyraq sama dengan haji dan umrah sempurna. Tapi dia merangkumi semua bermula dengan solat subuh secara berjamaah. Okey, baik. Tapi sekarang ni Maaf nak tanya sikit. Okey, maknanya kita bermula daripada solat subuh tu berjemaah, mesti kena berjemaah kan Ustaz? Lepas tu disertakan dengan zikir sampai kita nak solat tu tadilah. Solat isyraq tadi. Isyraq tadi, maknanya kita memang tak boleh bangun-bangun Ustaz. Baru kita dapat fadilat tu maknanya. Asasnya begitu. Puan Amirah, ya, asasnya begitu. Dan sekarang ni kita perincikan lagi. Contohnya, adakah disyaratkan, syarat solat isyraq ialah subuh berjemaah? Kalau nak solat isyraq tu adakah kita kena solat subuh berjemaah baru kita boleh solat isyraq? Okey, jawapannya tak betul. Nabi tak kata pun kalau kamu nak solat isyraq, kamu kena solat subuh berjemaah. Tak ada pun kenyataan itu. Kenyataan Nabi ialah siapa, okey, ibu cuba dengar baik-baik ni Lagi perlahan-lahan je, bagi faham je kali ni. Siapa yang solat subuh berjemaah dan okey, dan tu tunggu dulu. Ingatkan saya dan tu apa dia, takut saya terlupa. Siapa yang solat subuh berjemaah, ingat kepada Allah Azza wa Jal sampailah terbit matahari, kemudiannya solat 2 rakaat, dapat pahala. Artinya kalau buat ketiga-tiga package tu dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Tak ada pun Nabi kata kalau nak solat isyraq mesti solat subuh berjemaah. Jadi saya pun pelik apabila ada orang kata syarat nak solat isyraq ni mesti solat subuh berjemaah. Kat mana kenyataan tu timbul? Dan saya pun refer pada Dr. Ruzaimi bagi memuaskan hati saya ni. Dr. Ruzaimi pun kata dia pun pelik kenapa ada orang yang mensyaratkan perkara demikian. Sedangkan Nabi tak syaratkan pun. Okay. Dan untuk memahami benda ni, saya dah makin yakin dah dengan benda ni. Kenapa? Kerana apabila ulama membincangkan tentang salatul isyraq, okay, dia ada banyak poin ya. Adakah solat isyraq tu perkara kedua, yang komen-komen tu tulis je, saya tak nak baca lagi, saya nak settlekan ni dulu. Adakah solat isyraq itu solat duha? Okey. Maka jawapannya ialah sebahagian ulama kata solat isyraq beza, solat duha beza. Antaranya Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Syafi'i dia kata beza. Tapi sebahagian ulama seperti Al-Imam Ar-Ramli, beliau kata ayah saya telah keluarkan fatwa isyraq dan duha ialah benda yang sama. Kalau di Malaysia antara yang kata sama ialah Dr. Abu Anas Madani. Hafizahullah, beliau kata sama je. Cuma solat duha tu bila kita buat pada waktu isyraq, ia dikenali sebagai solat isyraq. Solat duha awal waktulah kiranya. Cuma kerana dia buat pada waktu isyraq, dia dikenali sebagai solat isyraq. Sama dengan isyak. Kalau isyak kita buat dalam pukul 10, kita boleh panggil solat itu sebagai solat atamah. Dia solat isyak, tapi bila dia buat lewat daripada sudut bahasa, ia dipanggil solatul atamah. Tapi kita nak solat isyak lah, jangan niat solat atamah pula pening kepala. Macam subuh, kalau subuh kita solat awal waktu, ia dikenali sebagai solat ghalas atau solat pada waktu taghlis.
Tapi bila kita solat subuh dalam pukul 6.40 sebagai contoh, ia dipanggil solat subuh pada waktu isfar. Wa subhi iza asfar. Okey, itu beza dia. Jadi kalau kita faham solat isyraq ialah solat duha, sama je sebenarnya. Maka macam Dr. Basit dia kata boleh solat duha 12 minit, 15 minit lepas matahari terbit. Bukannya 28 minit. Fatwa di Malaysia 28 minit kemudian kan. Tapi beliau berpegang isyraq dan duha tu sama. Jadi siapa yang kalau kita pegang solat isyraq dan duha sama, adakah ibu-ibu disyaratkan kalau nak solat duha kena solat subuh berjemaah? Siapa yang tak solat subuh berjemaah tadi maka tak boleh solat duha? Tak ada orang kata macam tu. Bermakna boleh kita solat isyraq walaupun tidak solat subuh secara berjemaah. Cuma ceritanya kalau kita solat isyraq sahaja maka tak dapatlah pahala haji dan umrah secara sempurna. Nak dapat pahala tu dia kena bermula dengan solat subuh berjemaah. Okey. Apa yang Ustaz Muin sebutkan, Liza? Solat isyraq dengan solat duha tu yang sama. Cumanya kalau dilakukan solat duha tu pada yang dicerita yang duha yang afdal tu ketika panas yang anak unta Ketika bangun. Yang tu. Kalau di awal tu sebenarnya sama dengan solat isyraq. Yes, betul. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena faham apa maksud solat subuh. Kena faham situ pula. Kalau kita baca perbahasan ulama sebut siapa yang solat zuhur ke, dok bahas hadis lah solat zuhur, solat asar, solat subuh, bermakna solat beserta rawatib. Kerana ia kembang, ia satu benda yang tidak berpisah. Tak adalah ulama sebut siapa yang solat subuh tapi diasingkan daripada solat sunat subuh. Tak ada. Dia sekali terus. Ia satu package yang tak perlu dinyatakan pun. Bila sebut siapa yang solat subuh, sekali dengan solat sunat subuh. Apalagi solat sunat subuh, kedudukannya lebih tinggi daripada solat isyraq itu sendiri. Jadi dia kembar. Maka bila kita sebut siapa yang solat subuh berjemaah, artinya siapa yang solat sunat subuh dahulu, kemudiannya solat subuh secara berjemaah. Okey, nampak Okey, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, okey. Apa tadi yang keempat? Ni. Adakah mesti selepas terbit matahari? Satu kali saya ada kuliah subuh di satu tempat dan banyak pula persoalan menyebabkan terlewat sedikit, dan habis kuliah tu maka ada seorang haji tu bagi tahu saya, dia pelik kenapa ustaz habis lambat kuliah subuh hari ni terlepas kita nak solat isyraq. Sebab dia tahu dah saya ni jenis kempen jom solat isyraq ala-ala kita dah. Saya bukan jenis solat isyraq selalu ibu-ibu. Masa kuliah subuh ada je lah. Okay, jadi bila kita yang lain tu kita sibuk dengan urusan anak hantar ke sekolah apa benda kan. Okay, jadi sekarang ni dia tanya saya kenapa ustaz tak bagi ruang untuk solat isyraq tadi. Okay, dia tanya elok. Persoalannya ialah adakah Nabi kata mesti solat apabila betul-betul terbit matahari? Nabi tak kata demikian. Nabi hanya sebut begitu je. Kalau kita lepas terbit matahari, kita solat. Tapi kalau macam mana kalau orang tu dia nak panjang lagi? Maknanya habis saja dia zikir pagi apa, dia nak baca Quran. Dia nak baca Quran tu nak mengulang dalam 5 juzuk contohnya. Jadi dia pelajar sekolah lah, terutamanya pelajar sekolah, ataupun dia ni memang cuti hari tu ataupun dalam bulan Ramadan. Tapi dia nak fokus betul-betul. Habis salat subuh, zikir apa semua selesai, dia pun baca Quran. Sampailah pukul 9 pagi baca Quran. Adakah masih boleh dikira kalau dia solat pada pukul 9 pagi? Jadi saya puas hati apabila saya membaca satu tulisan ilmuwan yang menyatakan ia dikira. Dia bukan soal mesti solat pada awal waktu itu. Yang penting dia solat duha. Itu yang penting. Dan yang penting solat duha tu dia tidak terpisah dengan zikrullah tadi. Kalau dia dah sembang, kemudian dia solat, dia tak dapat kelebihan tersebut. Pahala dia dapat. Tapi dia tak dapat kelebihan haji dan umrah secara sempurna. Tapi kalau dia straight berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sampailah pukul 8.30 pagi ataupun sampailah pukul 9 pagi, kemudian barulah dia pun solat duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat, ia tetap mendapat kelebihan pahala tersebut. Bahkan banyaklah kerana zikirnya
banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak semestinya kita syak betul-betul dah pukul 7 suku dah ni, dah kena salat dah. Tak semestinya. 7.45 pun boleh, pukul 8 pagi pun boleh. Hatta kalau kawan tu memang kaki zikir kuat sampai 11 pagi pun, saya contohlah, pun boleh. Yang penting dia tidak terpisah, dia zikir sepanjang masa dalam tempoh tersebut. Okey. Tak adalah sampai 11 pagi kan. Tapi ceritanya kalau dia zikir serik, lepas tengah pagi baru nak solat, dibolehkan. Okay. Perkara yang kelima, macam mana kalau dengan orang perempuan pula, wanita yang solat di rumah, bukan wanita sajalah, orang yang solat di rumah. Okay. Orang terutamanya wanita. Kau ibu terutamanya kaum ibu solat subuh di rumah. Jadi adakah dapat pahala yang dijanjikan tadi? Jawabnya tak dapat. Tapi kita kena faham, dapat tak dapat itu masing-masing ada kelebihan. Tanpa dinafikan, apabila seorang ibu yang mana lepas solat subuh dia berzikir sampai pukul 7.30, dia pun solat duha 2 rakaat, ia tetap mendapat pahala yang sebanding dengan kaum lelaki dapat. Dan boleh jadi apabila dia redha kepada Allah Azza wa Jalla, kata bin Baz, dia redha Nabi lebih suka dia solat di rumah, tapi dia boleh solat di masjid, tak ada isu, maka mungkin dia mendapat pahala yang lebih daripada itu. Jadi ceritanya tak ada masalah. Setiap orang dapat pahala, cuma pahala yang berbeza sahaja. Ibaratnya kalau orang menang lucky draw lah, menang cabutan bertuah, Kak Liza dapat cabutan bertuahnya ialah dapat tiket pergi melancong di sekian-sekian. Kak Syida pula dapat juga, tapi melancong di tempat yang lain. Dua-dua dapat, cuma di tempat yang berbeza. Dan satu masa ada program Mahrajan di Universiti Malaya, Akademi Islam buat. Mahrajan ni pesta lah, macam pesta buku ke apa benda. Orang Arab, kedutaan Arab datang, buat cabutan bertuah. Kawan saya dapat cabutan bertuah tu, beliau dikenali sebagai Mr. Traveller, dah jelajah banyak negara. Dia dapat cabutan bertuah haji percuma di bawah tajaan Kedutaan Arab Saudi. Masya Allah. Tapi percayalah, kalau kita pergi dengan duit sendiri tu, dia punya feeling dia lain. Kita akan lebih menghargai. Okey. Jadi artinya, setiap orang tu dapat. Tapi bahagian yang berbeza. Bahagian masing-masing. Okay. Yang keenam, wah, untunglah dapat pahala haji umrah. Sedangkan orang lain bukan main lagi. Habis duit, bergolok gadai, pergi haji, pergi umrah berapa puluh hari, duduk di Mekah tu, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan suami kadang-kadang. Patut tak, yalah, kawan tu duduk je sampailah ke waktu matahari terbit, dapat pahala haji dan umrah. Maka di sini kita kena faham bahawasanya pahala ada dua jenis. Pahala ada dua jenis. Satu dinamakan sebagai pahala daripada sudut kuantiti. Yang kedua ialah pahala daripada sudut kualiti. Sudut kuantiti, Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pemurah boleh bagi sebanyak-banyaknya pahala pada kita. Barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali seumpama khatam Al-Quran 30 juzuk, Allah boleh bagi, tak ada masalah. Okay. Siapa yang salat berjemaah maka dapat pahala 27 darajah ataupun 25 darajah. Allah boleh bagi, tak ada masalah benda tu. Tapi kita kena faham bahawa solat ni dia ada kuantiti dengan kualiti. Contohlah kita katakan, ada orang tu dia lepas solat subuh, dia pun baca qul huwallah je manjang. Dia baca qul huwallah tu saja dah dekat 100 kali. Kalau 100 kali dah berapa kali dia ada khatam Quran kan? 3 kali, lebih kurang dalam 30 kali lebih lah dia khatam Al-Quran. Kalau kita kira. Tapi adakah orang yang membaca surah Al-Ikhlas semata-mata boleh menandingi kualiti orang yang membaca Al-Quran surah yang lain? Tak boleh lawan kualiti. Macam kita katakan begini. Ada orang tu niat nak bangun solat tahajud. Dia niat betul-betul aku nak bangun tahajud macam mana pun. Orang yang kuat berniat ni saya lah. Niat je kan. Buat dia tak. Okay baik. Niat pukul 5 aku nak bangun macam mana pun. Pukul 4 aku nak bangun macam mana pun. Tapi tengok-tengok dia tak bangun. Orang yang niat nak bangun tahajud, niat yang ikhlas, memang dia nak bangun. Bukan dia tak nak bangun. Memang nak bangun. Tapi tak terbangun kerana penat. Dia dapat tak pahala solat tahajud? Dapat. Okey, dapat pahala solat tahajud.
A ialah orang yang berniat untuk solat tahajud. Tapi dia tak terbangun solat tahajud. Dia dapat pahala solat tahajud. B, dia niat solat tahajud dan dia bangun solat tahajud. Beza tak A dengan B? Beza kan? Orang yang bangun solat tahajud ni jiwanya lebih bersih. Orang Markah yang A bangun solat, plus. ya? Dia dapat markah A plus lah. Yang bangun tu. Dia dapat A plus yang kita katakan kan. Dan dia bila kita bangun tahajud, kita pun akan jadi bersih jiwa berbanding orang niat saja. Daripada sudut pahala, Allah boleh bagi orang yang niat saja dapat pahala solat tahajud. Tapi dia dapat tak kekuatan rohani tadi? Tak dapat. Dia dapat tak ketenangan jiwa tadi? Dia tak dapat. Dia dapat tak kepuasan dalam beribadah dengan niat saja? Tak dapat. Kalau sekadar berniat saja, tak dapat kepuasan beribadah. Tapi pahala dapat tak? Pahala dapat. Tapi dia tak dapat dalam benda lain. Ibaratnya orang yang berniat nak makan tapi tak makan. Sama tak dengan orang makan? Tak sama. Orang tu dah makan, dia dah rasa dah kesedapannya, dia dah rasa dah kemanisannya. Walaupun bihun bodoh-bodoh pun, tapi dia rasa kesedapan dia tu. Sebagai contoh lah. Okey, berbanding dengan orang yang sekadar berangan-angan nak makan tapi dia tak makan. Lain. Okey, sama juga dengan orang yang dia rasa dia nak naik. Wah, bestnya kalau dapat naik kereta api laju tu kan. Dia sekadar dapat rasa je lah best. Tapi dia pun tengok dalam YouTube tu, kereta api tu laju, dia tengok suasana dalam tu, wah bestnya. Tapi sama tak dengan orang yang naik sendiri kereta api laju tu? Tak sama. Begitu juga dengan orang yang berniat nak solat tahajud, dia dapat pahala solat tahajud. Tapi sama tak dengan orang bangun tahajud? Tak sama. Kepuasan beribadah, ketenangan berzikir, itu beza. Itu beza. Ataupun orang yang nak pergi solat berjemaah, memang dia nak pergi solat jemaah, nak solat awal waktu, nak dapat 27 darajah. Tapi bila sampai di masjid sakit perut pula, kena masuk toilet dulu. Selesai masuk toilet, orang dah habis solat berjemaah. Dia dapat tak pahala solat jemaah? Dapat. Kerana dia ada kesungguhan. Tapi dia dapat tak puasan solat berjemaah? Tak dapat. Orang lain dapat mendengar bacaan imam. Orang lain dapat mengaminkan bacaan imam. Orang lain dapat duduk berapat-rapat dalam solatul jemaah. Orang lain dapat duduk soft hadapan. Sebagai contoh. Dia pula, dia bercita-cita tapi tak sempat. Dia dapat pahala. Cuma dia tidak mendapat kepuasan. Sama juga dengan orang yang dia nak pergi haji. Memang dia nak pergi haji sungguh-sungguh. Tapi dia tak pergi haji. Sama tak dengan orang dapat pergi haji? Tak sama. Walaupun dia berniat, Allah Ta'ala boleh bagi pahala pada dia. Dia berniat setiap tahun, dia berniat sampai hujung sekali. Allahu Akbar, aku dah tak mampu dah, aku sakit dah, aku buat badal haji. Cinta dia kepada nak buat haji tu memang dia bersungguh, tapi dia tak mampu dah pada akhirnya. Dan namanya pun tak dipanggil-panggil, sampai sudah dia dah buat rayu makan main lagi. Dan akhirnya dia pun buat badal haji kerana dia dah mula sakit. Sama tak dengan dia dapat pahala haji, insya-Allah. Tapi sama tak dengan orang pergi haji sendiri? Tak sama. Orang pergi haji sendiri, tanyalah sesiapa pun, kenangan di Mina tu tidak akan dilupakan selama-lamanya kan. Oh, payah nak lupa. Di tempat lain tu Masjid Haram tu masa umrah pun boleh pergi Masjid Haram. Tapi di Mina kalau pergi masa musim selain haji, pergi berjalan je lah. Sekadar tengok. Tapi bila pergi musim haji tu sendiri 3 hari tu, itu momen yang tak boleh dilupakan buat selama-lamanya. Memang sampai sekarang duk teringat lagi, Allah bestnya. Walaupun hidup susah di sana, tapi kemanisan dia tu. Jadi berbeza. Maka di sini Allah Ta'ala boleh bagi pahala daripada sudut kuantiti. Ya, kuantiti boleh dapat pahala yang banyak. Tapi daripada sudut kualiti, tak, ibu-ibu sekalian. Itu benda yang berbeza. Jadi, walaupun orang tu dia berzikir panjang, dia solat subuh berjemaah apa, dia dapat pahala haji dan umrah secara sempurna, itu daripada sudut kuantiti. Bukannya daripada sudut kualiti. Okey, nampak ibu-ibu? Kita kalau saya boleh buat contoh yang lain, contohnya kereta. Kak Anis ada sebuah kereta. Kemudiannya Ibu Nasimah pun ada sebuah kereta. Kereta Kak Anis ialah kereta kita kata apa je, kereta ni, saya ingat kereta Veloz. Kereta Veloz buatan Toyota. Ibu Nasimah pula kereta Alza buatan Pro 2. Dipasang di tempat yang sama, ya, dipasang di tempat yang sama. Di mana tu? Area Tanjung Malim tu kan. Dipasang di tempat yang sama, katanya enjin pun enjin yang sama.
Cuma Kak Anis pakai Veloz, Ibu Nasimah pakai Alza. Okay. Walaupun kita kata sama, kuantiti pun satu kereta, boleh pecut sama laju, tapi dia punya kualiti berbeza. Walaupun dipasang tempat yang sama, tapi kualiti pemasangan Veloz tu dengan bahan-bahan dia jauh lebih berbeza, menyebabkan harganya pun berbeza dalam 20,000. Sebagai contoh. Jadi memang satu kereta yang sama dan mungkin kereta Alza lebih laju dalam beberapa tempat tengok pada pemandu. Tapi sudut kualitinya tidak. Ia satu benda yang berbeza. Jadi sama juga pahala walaupun sama daripada sudut kuantiti tapi kualiti tidak. Ia berbeza. Kualiti berbeza. Jadi kita nak pahala yang berkualiti tinggi. Apabila pahala ni kualitinya tinggi, saya buat contoh yang terakhir. Ibaratnya kita beli satu bahan pencuci simen yang berkualiti tinggi. Dengan satu lagi tak berkualiti tinggi. Jadi yang berkualiti tinggi ni boleh menghilangkan dia punya daki-daki dia tu. Dan apabila pahala tu berkualiti tinggi, ia sukar direbahkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kuantiti banyak, contohlah pahala yang dikumpulkan, dia duk baca Quran 5 juzuk tu, banyak dah pahala dia. Pahalanya dah ratus ribu atau juta dah pahala dia. Tapi pahala ratusan ribu dan juta ini boleh ranap dengan sedikit dosa yang dilakukan. Kerana tak ada daya ketahanan. Tapi dengan sedikit pahala dia buat, dia duduk, baca surah An-Nahl dia, tapi dia tengok terjemahan, dia cuba faham apa mesej yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dengar kuliah Ustaz Syahri sebagai contoh, ya Allah, makin mendalam pemahaman dia. Maka walaupun sedikit je bacaan dia, tak sampai pun satu juzuk, bahkan separuh juzuk sahaja, tapi dengan kualiti, ia sukar direbahkan oleh mana-mana dosa. Kalau dia buat dosa pun, dia akan comeback, dia akan kembali. Dia buat dosa balik pun, dia jumpa jalan pulang. Berbanding dengan orang yang pahala banyak tadi, dia rebah dengan sedikit dosa. Kerana kuantiti banyak, tapi ia tidak berkualiti. Itulah kita nak bezakan ibu-ibu sekalian. Supaya kita kena faham hadis Nabi tadi, Nabi nak cerita pahala, Allah boleh bagi banyak, tak ada isu. Tapi kualiti tu, siapa yang lebih berkualiti sebenarnya? Jadi kita nak kejar yang kualiti tu kan. Tapi pahala tadi pun kita naklah. Kita nak ada dua, kuantiti dan kualiti. Tapi kita jangan sampai tertipu mengejar kuantiti, tapi kita menghilangkan kualiti itu sendiri. Allahuakbar. Okey, saya ada baru soalan tu di Facebook. Kita bangun ambil wuduk apa tak ada masalah. Kemudiannya kata ni, Kak Ina mesti confuse, ada cakap soal isyraq 15 minit selepas masuk waktu. Dia mudah cerita beginilah. Kalau waktu syuruk pukul 7 pagi, 7.12 lah kita katakan, insya-Allah dah boleh dah solat isyraq. Okey. Dan apabila, ataupun kita nak solat duha terus pun boleh, tak ada masalah. Nak niat solat isyraq boleh, nak niat solat duha pun boleh. Tapi 28 minit kemudian, yakni pukul 7.28 minit, itu memang masuk waktu duha dah. Ia tidak lagi dipanggil salatul isyraq, ia dipanggil salatul duha. Allahuakbar. Syarat dapat pahala tu bukan syarat. Okey. Kalau memang tak ada siapa-siapa nak jadi imam, contohnya balu yang anak. Maknanya Ibu Intan dia ni lah, dia tak dapatlah pahala yang dijanjikan macam saya sebutkan tadi. Okey, saya dah kupas tadi maaf. Artinya dia dapat pahala yang lain. Jika dia dengar atau tonton kuliah selepas contohnya tafsir selepas subuh live, adakah itu termasuk zikir? InsyaAllah. InsyaAllah ia termasuk zikir. Saya lebih setuju bahawa majlis ilmu juga merupakan zikrullah. Cuma dia panggil apa, jangan kita ambil satu je. Kalau boleh kita gabungkan kedua-duanya. Ada masa kita memang dengar zikir semata-mata, ada masa kita dengar kuliah, dan kalau ikut Dr. Basit pun boleh cadang macam ni lah. Kalau kita dengar di Facebook ataupun dengar di melalui handset ni, kita dengar sambil berzikir. Sambil dengar tu sambil kita berzikir. Tapi kalau kita tak dapat fokus kerana kita nak menulis apa benda, kita apa? Mendengar majlis ilmu itu pun zikrullah, insyaAllah. Tengok mesej apa semua tak boleh sebenarnya, dia kena fokus. Jadi saya sendiri memang tak capai lah matlamat ni. Ya, barakallahu fikum wa da'azah. Kak Anis belot ya. Okey, sekejap betul. Silakan.
Ustaz, so kalau katalah berjemaah salat subuh di rumah, kira termasuklah kan Ustaz untuk Mm-mm. kaum-kaum ibu ni. Dia tak semestinya Ah, di masjid. kalau macam tu masuk Kak, betul Kak. Dia bukan syaratnya solat di masjid, syarat berjemaah. Dia Kan Ustaz? sebab dia gini Kak. Dia bila Nabi sebut solat berjemaah tu automatik difahami sebagai solat di masjid. Dia panggil Oh. benda yang mafhum. Benda yang mafhum bila Nabi sebut solat berjemaah, yakni di masjid. Okey. Kecuali bila ada kesulitan, itu lain pula ceritanya. Dan bila sebut solat berjemaah, difahami secara mafhum, yakni orang lelaki. Manakala kaum wanita tu dia di rumah. Okay, tapi dengan penjelasan saya tadi lah, tidak ada masalah untuk kaum ibu pergi ke masjid. Wallahualam, gitulah Kak Nina. Okey Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum. Ustaz, pada Kak Syida kan, pemahaman Kak Syida, bila baca baca sesuatu hadis ataupun perintah dari Allah berkenaan dengan solat berjemaah, automatically dia punya mindset tu pergi ke, ini selalunya untuk muslimin lah, untuk kaum muslimin. Dan sebab muslimat ni kan solatnya afdal di rumah. Kan, kalau kata, betul ke macam tu Ustaz, pemahaman macam tu? Sebab bila dah, kita kalau berjemaah sekalipun perempuan ni, tempat yang terbaiknya adalah di rumah kan. Walaupun jemaah dia berjemaah di rumah ke ataupun tak solat bersendirian pun tetap di rumah. Tapi bila Allah katakan dalam Al-Quran atau hadis solat berjemaah pahala sekian-sekian untuk solat berjemaah ke macam ni, Kak ada punya orang kata terus terfikir ini termasuk untuk kaum Adam kan, kaum muslimin lah yang solat. Betul tak Ustaz macam tu? Ustaz pemahaman macam tu Ustaz? Kita ada mindset kita fikir macam tu dah. Kalau kelebihan dia memang solat berjemaah solat di rumah. Betul lah, tapi minta maaf lah saya ulang beberapa kali. Kaum wanita tetap ada pilihan. Itu yang membezakan wanita dan lelaki. Kaum ibu elok solat di rumah, tapi tidak ada masalah solat di masjid. Okay. Kaum lelaki tak. Kaum lelaki mesti solat di masjid. Cuma ada masa sekian-sekian tu bolehlah solat di rumah. Contoh sakit perut dan sebagainya. Bila dia sakit perut, mana lebih utama kita tetap pergi ke masjid tapi solat seorang diri ataupun solat di rumah berjemaah? Jawapannya ialah solat berjemaah di rumah lebih baik daripada pergi juga ke masjid tapi solat sendirian. Jadi jemaah itu diutamakan pula dalam isu berbanding isu masjid tadi. Wallahualam gitulah. Dan kalau ditanyakan kenapa wanita elok di rumah? Fitnah ke? Dia tu bukan isu fitnah. Kaum ibu pun dah pergi ke pasar. Kalau macam tu baik tak pergi pasar. Dan anak-anak kita pun belajar di universiti. Kalau macam tu tak payahlah belajar di universiti. Dia bukan isu fitnah. Dia isu peranan. Lelaki berperanan menghidupkan rumah Allah. Kaum ibu berperanan menghidupkan rumah kediaman. Okay. Dan kedua-duanya berperanan untuk menghidupkan rumah kediaman dengan ibadah salat sunat. Okey, jadi itu peranan masing-masing. Wallahualam. Tak sempat masuk hadis yang lain. Ada lagi? Kita mungkin dalam 2-3 kali lagi habis dah buku ni. InsyaAllah kita boleh guna buku yang baru. Dah buka dah iklan untuk buku yang baru tu. Jadi siapa yang nak order tu boleh bayar. Ada Kak Liza letak dalam group. Nombor akaun semua bayar ke akaun Kak Syida. Tapi nama semua bagi dekat Kak Liza nanti. Kak Liza akan compile semua tu. Okey. Ustaz, lagi satu kan peranan ibu-ibu lah kan, walaupun tak dapat solat berjemaah di masjid ke surau ke, Kak Syida selalu ingat anak-anak macam mana ketuk-ketuk anak tu dah kan, ingatkan dia solat berjemaah semua tu. Kat situ pun mak pun dapat pahala dah kalau anak pergi berjemaah, solat berjemaah. Memang kita ni jadi macam orang kata memang pemangkin lah tu, kejutkan dia orang, susah payah kita orang jadikan. Kat situ pun pahala yang kita bila ingatkan tu terkabut nak kejutkan anak, ingatkan suami nak solat berjemaah semua tu. Pastinya itu pun alhamdulillah kan, sebab ganjaran yang Allah bagi tu untuk lelaki, kita pun sama. Itulah kalau Kak Syida punya ni lah kan, macam tu lah kan. Nak untuk memang kata menghiburkan hati walaupun tak dapat solat jemaah. Nak boleh solat jemaah tapi macam situasi kan, kalau ada majlis ilmu ke apa ke kan. Terus macam tu lah Kak Syida punya persepsi lah, insyaAllah. Akhirnya saya nak sebut begini,
Maknanya ibadah ni dia ada bahagian masing-masing. Jadi saya sebut lelaki di masjid, wanita di rumah kan. Sama juga dengan ibadah solat. Dia ada solat bacaan kuat, ada solat bacaan perlahan. Dan keduanya penting dalam pembentukan jiwa. Jiwa ni dia tidak hanya terbentuk dengan satu cara, iaitu dengan bacaan kuat semata-mata. Dan jiwa tidak terbentuk dengan hanya bacaan perlahan semata-mata. Tapi ada masa dia bacaan kuat, ada masa bacaan perlahan. Maka dalam solat zuhur dan asar itu, dengan kesesuaian masa dan sebagainya, ia lebih sesuai dengan bacaan perlahan berbanding dengan bacaan yang kuat. Tapi ada masa pula kita kena bacaan kuat kerana ia lebih sesuai dengan pembentukan jiwa kita sendiri. Jadi situ kita nak kena faham tu. Dia punya konsep ataupun falsafah di sebalik peribadahan itu sendiri. Okey, baik. Dan apabila setiap orang memainkan peranan masing-masing, kalau imam main peranan dia, kalau jemaah main peranan dia, dia sadar sebenarnya dia memberi kekuatan jiwa tanpa disedari. Perasan tak? Masa imam terlupa, tiba-tiba kita pun terlupa. Imam terlupa rakaat. Kita pun jadi confused. Ikut yang imam. Padahal sebelum tu kita dah okey dah, tiba-tiba kita boleh terlupa. Sebenarnya memang dia ada kesan dia. Kalau imam dia lalai, dia boleh menjejaskan makmum. Kalau makmum pun lalai, dia boleh menjejaskan imam. Dan kalau imam tu membaca dengan penuh kefahaman, dia memang membantu kefahaman makmum sebenarnya. Saya sampai sekarang masih lagi terkenangkan solat dengan Ustaz Syahari hari itu. Kami masa buka puasa lah, dia datang ke rumah. Dan minta maaf lah, ini kelemahan kami lah. Kami solat maghrib berjemaah di rumah, sepatutnya di masjid. Tapi dengan kehadiran beberapa tamu yang ramai hari itu, kami begitu. Dan Ustaz Syahri bila dia jadi imam solat maghrib tu, saya lupa dia baca surah yang mana. Tapi saya rasa, ya Allah, puas hatilah dia ni jadi imam. Dengan cara bacaan dia tu, dia tak berlagu apa pun, itu bukan isu dia. Tapi saya rasa dia membaca dengan, dia cuba memahami mesej yang disampaikan dalam Al-Quran tu. Jadi ia membantu khusyuk kita sekali. Jadi itu peranan dia sebenarnya, dia membantu. Bacaan yang dibaca dengan penuh kefahaman, ia membantu kita. Kalau bacaan itu berlagu semata-mata, dia memang tak membantu ibu-ibu sekalian. Tapi saya tak berani nak komen lebih-lebih dengan imam yang bacaannya best apa. Tapi baik kali saya tidak begitu membantu solat saya. Saya jadi tak best lah solat. Tapi ialah solat je lah yang kena solat lah. Tapi pernah solat yang paling lama saya lalui ialah solat di Kota Kemuning, Masjid Kota Kemuning yang baru. Masa tu di rumah kawan, kemudiannya kita pun pergi ke masjid. Situ alhamdulillah solat 20 rakaat. Ibu bayangkan dia baca hanya 4 muka surat je surah Yasin. Tak habis pun surah Yasin, 20 rakaat tu. Tak habis surah Yasin. Padahal kalau sepatutnya lebihlah 7 muka surat ke berapa kan. Dia hanya 4 muka surat surah Yasin, tak habis. 20 rakaat. Tapi ibu tahu tak pukul berapa habis? 10.30 solat. Dengan pendeknya bacaan dia, ya Allah, saya puas hati dengan imam macam ni. Dia sangat-sangat membantu. Bacaan dia tak berlagu pelik-pelik pun, tapi dia baca tu dengan perlahan, dia punya rentak dia tu. Penuh penghayatan bonda. Jadi ia membantu sebenarnya makmum. Tapi kalau setengah imam tu dia baca berlagu pun, tapi sekejap dia lompat. Mula-mula dia baca ayat ini, lepas tu dia lompat ayat lain. Tadi rentaknya syahdu ceritanya. Tapi bila masuk surah lain, itu rentak lain pula. Jadi kita pun terpinga-pinga. Aku ni nak adjust macam mana rentak solat aku ni. Lepas tu bila masuk 2 rakaat berikutnya, lompat ke surah lain pula. Jadi saya jadi bingung. Ya Allah, tak puas hatinya solat macam ni. Duk lompat sana, lompat sini. Bacaan memang sedap tapi tak membantu ibadah kita. Tapi bagi seorang tu bacaan dia biasa je. Tak ada lagu apa pun. Tapi dia membantu cara dia susun ayatnya, dia baca surah apa. Ataupun mungkin dia baca surah yang berlainan tapi ceritanya sama. Cerita Nabi Ibrahim ada dalam pelbagai surah. Tapi ceritanya sama. Nabi Ibrahim dalam surah Baqarah. Dia lompat Ibrahim ke dalam surah Ali Imran. Dia lompat Ibrahim dalam surah Ibrahim sebagai contoh. Dia membantu kita memahami jalan penceritaan tersebut. Jadi itu penting ibu sekalian. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya berhenti di sini. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu. Kak Liza yang moderator. Sekejap Ustaz. Sekejap Liza. Ustaz, macam ni okey, kami orang awam. Bila ustaz-ustaz lain, ustaz lah, ustaz yang kita belajar dengan ustaz. Bila ustaz-ustaz lain, dia membicarakan hadis kan, berkenaan kelebihan-kelebihan suatu ibadah dengan hadis. Hadis yang dibaca tu mungkin ada hadis yang pas, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang
yang maudhu, ada hadis yang sahih kan, tapi kebanyakannya okey, kita dah belajar, kita berguru dan kita buka kitab Fathul dan kita sentiasa dengan guru-guru yang membuka kitab, membuka hadis-hadis yang sahih ajar kita. Tetapi di satu tersudut pula ada yang jemaah-jemaah kan yang tak tahu langsung hadis tu sama ada hadis ke, sahih ke, daif ke, maudhu ke kan. Jadi kan Ustaz, penilaian mereka tu dengan hadis yang boleh sampai kepada para ustaz tu berkenaan dengan ilmu kata macam zikir tertentu yang dikatakan Rasulullah buat zikir tu. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan kita yang belajar ni, zikir tu sebenarnya bukan yang A+ punya zikir. Zikir tu daripada ada timbangan kan, ada step-step yang hadis tu untuk sampai ke yang tahap yang hadis sahih yang untuk kita beramal dengan hadis tu. Jadi kan Ustaz, kalau kata orang awam, kita nak memahami, maksudnya kita masuk ke syaitan lah, kita bukan nak kongsi. Maksudnya kalau kita ni, bila buat hadis ni, kita tak boleh terima terus bulat-bulat Ustaz ya. Amalan tu, maksudnya kita kena duduk dalam kelas-kelas hadis macam ni dan kita kena belajar pada hadis daripada ustaz yang betul ada dia belajar hadis tersebut kan. Bukan sekadar dia belajar hadis tu, dia baca hadis tu, dia tahu hadis tu tapi dia tak mendalami hadis tu sebut. Sebab banyak berlaku sekarang Ustaz, di mana amalan-amalan tersebut kan yang disebut-sebut oleh para ustaz tu, tapi hadis-hadis tu kebanyakan hadis dia yang kita tahu benda tu, kita belajar tahu benda tu hadis tu tak sahih dan juga dhaif, ada pemadu. Tapi kita yang dah belajar nak sampaikan pada orang yang mendengar recording ke sekian tu, kita tak boleh sampai Ustaz. Sebab kita rasa macam kalau kita bincang benda sekian ni pun takkan boleh kata, sebab dia orang dah tu yang bawa berita tu, yang bawa hadis tu ustaz-ustaz yang popular, ustaz-ustaz yang kata yang, jadi kita nak sampai ke benda yang betul tu, hadis yang sahih kecil ada amalan sahih, tapi kita tak tersampai benda tu Ustaz, because yang bawa benda tu daripada ustaz yang popular, ustaz tu memang terkenal. Jadi dia orang berkeras nak beramal dengan amalan tersebut lah kan, zikir-zikir semua tu Ustaz kan. Sekarang saya bertanya Ustaz, macam mana kalau kita nak sampaikan maksud benda macam tu kan. Kadang-kadang kan admin grup-grup. Jadi kan nak sampai ke benda tu macam kalau cakap benda ni kan mesti kena cop Wahabi, mesti kena cop sekian-sekian. Jadi kan tak ada ambil pendekatan untuk berdiam diri Ustaz. Walaupun kita tahu juga benda tu tak ada sebenarnya, Rasul tak buat, tapi kita sampaikan benda tu kan Ustaz, tak ada kekuatan tu Ustaz. Sebab takut kena cop Wahabi, takut kena cop kan. Macam mana Ustaz ya? Pendapat Ustaz ya? Saya pun tak pastilah Kak, tapi saya rasa macam ni, satu pendekatan kita lah, jangan menggunakan bahasa yang keras. Yang keduanya ialah tugas kita menyampaikan, bukan menilai apa komentar orang kepada kita kan. Orang nak label apa kita tu cerita lain, tapi dalam masa yang sama kita pastikan cara kita memberikan teguran nasihat itu dengan cara yang bahasa yang baik. Bukan sekadar ikhlas, bahasa pun bahasa yang baik. Ramai juga orang yang ikhlas tapi tidak memilih bahasa yang baik, jadi orang pun tak suka juga dia kan. So macam mana penggunaan bahasa yang baik tu? Itulah. Dan saya lihat ada satu benda Kak Syida, dan saya pun cuba didik diri saya untuk jadi macam tu. Banyak kali kita tengok perdebatan berlaku, maknanya debat-debat melalui media sosial ke apa kan. Payah kita nak cari orang yang mengalah sebenarnya. Saya sendiri pujuk hati saya, terimalah kalau kau salah, kau kena terima kau salah. Saya cuba pujuk diri saya begitu. Dan Alhamdulillah, banyak kali saya mengalah bila orang tegur saya pun kata terima kasih, ini kesilapan saya, saya betulkan balik. Apa yang berlaku? Satu, orang tu dia okey dengan kita. Mengalah juga rupanya Zahiri ni, kan dia nak pertahan lagi. Tiba-tiba mengalah terus je. Jadi dia akan baik. Dan keduanya kita puas hati. Alhamdulillah aku silap, aku betulkanlah, kenapa aku nak berlebih-lebih. Tapi setakat ni kalau posting saya di Facebook tadi isu, dia isunya teknikal tu, kadang-kadang kita tersilap. So bila kita terima teguran orang yang baik, dia pun jadi malu Allah ni yang kita, dan dia pun jadi syok juga kawan-kawan ni mudah je nak mengalah, mudah je dengan nasihat. Tapi ada juga masa orang menggunakan bahasa yang kasar, kita pun geram juga, dia ni memang nak kena dengan aku sekali. Tapi sebalik mungkin kita balas dengan bahasa yang lembut, tapi kalau orang baca, orang tahu kita marah. Cuma ada kita guna bahasa yang lembut jugalah. Jadi ada masa kita kena tegas. Apalagi kalau kita ia melibatkan soal maruah agama, kita memang kena tegas. Tapi penyampaian tu, tegas tapi penyampaian, bahasa yang dipilih. Macam orang katalah, agama memang nasihat. Tapi boleh tak kalau saya beritahu Kak Syida, saya nak nasihat Kak Syida sikit ni. Boleh ke macam tu?
Kak Syida pun akan bengang dengan saya, apa cakap macam tu kan. Lebih baik saya tanya elok-elok Kak Syida. Kak Syida direct macam tu. Daripada saya sebut, Kak Syida saya ada nasihat sikit untuk Kak Syida. Kak Syida pun dengar tak sedap. Saya pun tak sedap kalau macam tu orang kata nenek bagi nasihat sikit. Jadi nak kena pilih tu. Kak Syida saya ada benda nak kongsi sikit lah. Itu lain sikit. Daripada kita guna nasihat. Okey. Dan macam-macam lagi lah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pemilihan perkataan yang betul itu sendiri. Wallahualam. Wallahualam. Saya nak kena berundur dulu sebab saya ada mesyuarat ya. Ustaz, tak apa Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah esok. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Liza? Liza? Kak Syida yang host tu. Recording tu kat Liza Apa, recording ni dekat dalam cloud. Saya stop sekarang. Kak Syida, okey. Kak Syida ambil dalam cloud sekejap lagi. Okey. Terima kasih. Ya Allah Tuhan. Tapi nasib baik perbincangan yang hangat tu, yang ujung-ujung tu sikit kan. So yang awal-awal tu memang apa tu hanya sikit lah dia punya internet tadi. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Liza. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.